ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Raudatus Salihin di Masjid Lama Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menambah timbangan amal kebaikan kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala fi yaumil mahsyar, sekaligus dapat melunaskan tuntutan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya belajar tentang faraid serta ajarkan. Bukan sahaja tuan-tuan yang mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan saya juga. Kerana perintah dalam hadis tersebut, ta'allamu faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkan. Fa innahu nisful 'ilmi. Dan sesungguhnya ilmu faraid ini adalah 1/2, sebahagian daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ini ilmu faraid ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-37. 37, kita masih lagi dalam tajuk besarnya, iaitu dalam bab sumber pemilikan, sumber hukum faraid. Sumber hukum faraid yang lepas kita dah bincangkan tentang sumber yang pertama, iaitu daripada Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber hukum bagi menentukan perihal ataupun ahwal, hal-hal berkait tentang faraid. Dan kita dah juga masuk sedikit sebahagiannya berkenaan tentang sumber hukum yang kedua, iaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, yang ketiga, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada hadis yang ke-6, muka surat 37. Wa an Imran bin Al-Husaini radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata fama li min mirathihi. Kita cerita tentang hadis yang mana hadis ini menjadi sumber hukum. Bermakna berdasarkan hadis ini maka terbitnya hukum, terbitnya ketentuan. Siapa yang menentukan? Daripada para imam mujtahid.
Bagaimana? Dengan cara mengistinbat hukum, mengistinbat dalil. Apa dia dalil? Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ijma' dan juga qiyas. Maka daripada sumber hukum ini, maka para imam, Imam Mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, mereka mengistinbat daripada sumber, iaitu dalil. Faqala inna bani mata fama li min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala lakas sudus akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudus al-akhir tu'matun, rawahu Ahmad. Daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW, maka dia berkata, cucu aku telah meninggal dunia, adakah aku mendapat harta pusakanya? Maka baginda SAW menjawab bahawa kamu mendapat 1/6. Maka tatkala dia berpaling, Nabi SAW memanggilnya. Maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya lagi. Maka sabda baginda SAW bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, yakni yang difardukan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke Allahumma shalli ala Muhammad yusikumullah, ayat yang ke-11, Allah menceritakan tentang pembahagian pusaka kepada anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, seorang berapa, dua orang berapa, lebih berapa. Dan diceritakan juga tentang ibu dan juga bapa. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Tetapi tak jumpa tentang datuk, tak jumpa tentang nenek. Maka ulama mengambil hukum tentang pembahagian kepada datuk berdasarkan hadis ini. Kita cerita tentang hadis yang menjadi sumber hukum dalam ketentuan ketetapan pembahagian faraid. Dalam kisah ini, seorang lelaki bertemu dengan Nabi SAW, memberitahu bahawasanya cucu aku ni mati, maka berapa aku ni akan dapat? Aku ni sebagai datuk. Kita kena faham dalam konteks hadis ni tak cerita secara terperinci lah. Datuk ni datuk sebelah mana? Sebelah bapa ke? Sebelah ibu ke? Dan ada tak syarat-syaratnya? Ada tak bapa si mati ni ada lagi ke tidak? Jadi itu syarat-syarat yang mana datuk ni akan dapat. Itu secara terperinci. Maknanya syarat datuk ni dapat, mesti datuk sebelah bapa. Datuk sebelah ibu dia bukan waris. Kalau tengok pada carta yang selalu saya tunjukkan, okey, ini si mati. Ini si mati. Yang dikatakan datuk ini adalah dari sebelah bapa. Datuk sebelah ibu ada ke tidak? Tak ada. Bermakna bila kata datuk dalam hadis ini, hanya datuk sebelah bapa sahaja. Cuma dalam hadis itu tak dicerita tentang terperinci. Okey. Dan ada syaratnya. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW memutuskan bagi datuk ini 1/6. Tetapi tak mesti dapat terus. Dia ada syarat-syaratnya. Apa syarat datuk ni boleh dapat? Dengan syarat tiada bapa si mati. Mati Ahmad contoh, namanya Ahmad. Ahmad ni ada bapa, namanya Mohsin contoh. Datuk ni nama Sidik. Ahmad mati pada tahun 2024, semalam mati. Inna lillahi raji'un. Bapanya Mohsin meninggal dunia pada tahun 2023, tahun lepas. Siapa mati dulu? Mohsin lah mati dulu, bapanya. Jadi datuk ni masih ada hidup lagi, barulah datuk ni boleh dapat. Dengan syarat tiada bapa. Mohsin ni mati dulu daripada Ahmad. Kalau Mohsin ni ada,
Ahmad mati tahun 2023. Dia mati 1 hari bulan 1 2024. Manakala Mohsen mati pada tarikh 2 hari bulan 1 2024. Siapa mati dulu? Ahmad mati dulu. Mohsen dapat ke tidak? Dapat. Jadi Datuk ini Siddiq nak diuruskan harta pusaka Ahmad pada hari ini 5 hari bulan 2 2024. Siddiq yang ada hidup sekarang. Mohsen bapa kepada Ahmad dah mati dah. Cuma tak diurus lagi. Sebab mati sehari selepas daripada Ahmad. Adakah Siddiq dapat? Jawapannya Siddiq tak dapat. Siddiq tak dapat dan berlaku kematian berlapis, iaitu munasahat. Dalam kaedah bahasa Arab istilahnya munasahat, kematian berlapis. Kematian pertama Ahmad pada 1 hari bulan 1 2024. Kematian kedua Mohsen pada tarikh 2 hari bulan 1 2024. Hari ini 5 hari bulan 2. Betul. 5 hari bulan 2 2024. Si Siddiq nak uruskan pusaka Ahmad. Baru nak uruskan. Dah lepas sebulan lebih lah, lebih kurang, nak diuruskan harta pusaka Ahmad. Siddiq ni dapat ke tidak daripada harta Ahmad? Tak dapat. Kerana apa? Kerana ketika Ahmad mati, ada bapa, iaitu Mohsen yang hidup, walaupun hidupnya sehari selepas daripada Ahmad. Jadi kematian yang kedua, Mohsen ini kedudukan dia di sini balik. Dan di kalangan waris-waris Mohsen, kena lihat siapa dia yang ada. Ada tak isteri Mohsen? Ada tak ibu Mohsen? Ada tak bapa kepada Mohsen? Ada Siddiq. Bermakna Siddiq mewarisi harta Mohsen, bukan mewarisi harta Ahmad. Jelas kat situ? Sama juga dalam keadaan cucu. Cucu yang dikatakan cucu ini, cucu yang daripada jalur anak lelaki. Bila sebut tentang cucu, maka cucu yang dikatakan waris adalah daripada jalur anak lelaki. Anak perempuan bawah ni bukan waris. Cuma kadang-kadang ada orang petikai. Saya ni anak kepada ibu saya pun dapat harta pusaka datuk saya. Dia cakap macam tu. Bila diselidik-selidik, rupanya bukan dia dapat harta pusaka datuk. Dia dekat sini, anak lelaki. Anak daripada anak perempuan kepada si mati. Dia bukan mewarisi harta si mati, tetapi dia mewarisi harta ibunya. Yang mana si mati contoh tahun 2023. Ibunya mati tahun 2024. Hari ini bulan 2 baru anak lelaki kepada ibu ni nak uruskan. Jadi anak lelaki ni dapat pusaka daripada ibunya ke atau datuknya? Ibunya. Dia bukan waris kepada datuk. Berlaku kematian berlapis. Sebab tu kalau berlaku kematian, kalau boleh disegerakan urusan pusaka. Jangan ditangguh-tangguh. Mudah kita nak faham formula dia. Bila berlaku kematian tahun 2023 bulan 1, waris ni dia ambil cakna tentang pusaka si mati. Lepas seminggu kematian, terus dia buat urusan pusaka. Bila ditengok-tengok, dikaji-kaji, waris yang ada cuma lebih kurang 5 orang saja. Siapa dia? Isteri kepada si mati dan juga anak kepada si mati 4 orang. Mak ayah si mati dah tak ada dah. Jadi 5 orang waris. Dia terus pergi daftar dekat pejabat pusaka kecil. Masuk dalam sistem, upload apa semua, dokumen-dokumen, salinan IC-nya, salinan gerannya, salinan KWSP-nya, tabung hajinya, semualah yang diminta oleh website tu. Nanti kita kena upload. Kemudian kita akan cetak, print out, pergi dekat Pesuruhjaya Sumpah atau depan magistrate, cop, baru pergi ke pejabat pusaka, daftar. Tunggu lebih kurang dalam 2-3 bulan, barulah pegawai pusaka akan panggil untuk urusan bicara kuasa. Panggil semua waris yang 5 ni tadi. Itu kalau disegerakan cepat.
Lepas seminggu mati arwah terus didaftarkan. Tetapi yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita, berlaku kematian, tunggu sebulan belum lagi diurus, tunggu 2 bulan belum lagi diurus, kadang setahun pun belum lagi diurus. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang lebih daripada tu pun ada. Bila dikaji-kaji, tengok daripada si mati, dia konsep beginilah. Ini grant tanah si mati, mati tahun 2000, nak diuruskan tahun 2024, tahun ni baru nak urus. Bermakna selepas 24 tahun baru nak diurus. Kita tak boleh masuk nama waris yang dah mati dalam grant ni. Bila keluar grant baru, tengok-tengok nama Ahmad, oh dah mati dah, tak boleh. Mesti kena masuk nama yang masih hidup. Mesti kena masuk nama yang masih hidup untuk grant baru. Jadi bila lihat tahun 2000 tu, matilah Ahmad ni, contoh namanya Ahmad. Ada berapa orang waris? 5 orang waris tadi. Kemudian tahun 2002, ada pula berlaku kematian, anak kepada Ahmad ni mati. Boleh tak masuk nama dia dalam grant ni? Tak boleh. Maka kita kena lihat siapa waris anak ni pula. Lihat, ada tak isteri, ada tak ayah, ada tak ibu, ada tak anak-anak, ada, masukkan. Contoh, ada lagi 5 orang waris daripada anak yang mati ni. Bermakna 4 orang campur dengan 5, 9 orang waris. Itu tahun 2002. 2005 ada lagi kematian. 2010 ada lagi kematian. Sampai 2024, bila lihat-lihat ada 7-8 lapis kematian. Yang mana patutnya kita uruskan segera, hanya 5 orang sahaja yang terlibat dalam bicara kuasa, akhirnya menjadi 50 orang. Sebab tak boleh panggil orang yang dah mati. Kena panggil waris yang hidup. Yang mati, okey dia mati kemudian, okey dia waris, tetapi bukan dia yang datang pejabat pusaka. Datang dia lari kita. Kena tengok siapa dia punya waris. Waris dia pula masuk sebagai waris bagi grant ini. Jadi daripada 5 orang menjadi 50 orang waris. Ini banyak sangat berlaku dalam masyarakat kita. Nak kumpulkan 5 orang waris tadi pun susah. Susah apa tahu, kadang-kadang kita nak minta salinan IC pun kita nak bagi kerjasama. Kita sebagai perunding, kita yang menguruskan. Saya dah rakan dalam Pertubuhan Tuan Faraid Malaysia. Kami dah satu Malaysia ni banyak membantu masyarakat dalam pengurusan pusaka. Yang kenal mudah bagi kerjasama. Kadang yang tak kenal, tak tahu siapa kau ni tiba-tiba minta salinan IC. Ingat kita scammer ke apa? Tak nak bagi kerjasama, dah tertangguh lagi urusan. Tu kalau 5 orang, bayangkan 50 orang. Dan 50 orang tadi datang ke pejabat pusaka. Riuhnya dah macam kenduri. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang biasa pergi pejabat pusaka dekat Sungai Sedu tu, kalau tengok ramai jalan sekali, tu pusaka lah tu. Kebanyakan dia urusan pusaka lah tu. Datang 20 orang, 30 orang. Sebab apa? Lambat diuruskan. Jadi dalam hadis ini, bila sebut tentang datuk, bermakna datuk sebelah bapa, bukan datuk sebelah ibu. Kalau datuk sebelah ibu dapat juga, bermakna dia dapat dengan sebab harta anak perempuannya, iaitu ibu si mati. Ibu ni mati kemudian, barulah bapanya dapat. Faham maksud saya? Sama juga cucu tadi. Cucu sebelah anak lelaki sahaja dapat. Ada kala cucu sebelah anak perempuan dapat, tetapi bukan dapat harta si mati. Dia dapat harta ibunya, iaitu anak perempuan kepada si mati. Jadi bila berlaku kematian berlapis, dia dimasukkan sebagai waris terkini, waris yang masih hidup. Hadis yang ke-7, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu su'ila an ibnatin wa banati ibnin wa ukhtin faqala li ibnatin nisfu wa li ukhtin nisfu wa'ti bani Mas'udin fasayutabi'uni fasu'ila bani Mas'udin wa ukhbira biqawli Abi Musa faqala laqad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nisfu wa li ibnati ibni wa li ibnati ibni sudus takmilat tsulatsaini
wa ma baqiya fali ukhtin. Fa ukhbira Abu Musa biqauli ibnu Mas'ud faqala la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Hadis ini menjadi dalil, sumber hukum. Jadi setiap hadis yang menjadi sumber hukum bermakna ada kisahnya dan ada keadaannya yang menentukan bahagian waris-waris ni berapa bahagian yang tiada dalam Al-Quran. Tiada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa dia ditanya tentang hak pusaka untuk anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan. Maka dia menjawab, siapa waris yang ada? 3 orang. Saya buat rajah supaya nampak gambaran. Ada 3 orang waris. Ini si mati, namanya Sidik. Sidik lagi. Okay. Apa ramai Sidik mati ni? Okey, yang pertama tentang hak pusaka untuk anak perempuan. Ni pertama, anak perempuan. Ini Sidik, dia ada seorang anak perempuan bernama Murni. Murni lagi. Okey, kemudian dia ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini yang kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki. Bermakna kalau kita tengok pada hadis ini, Sidik ni juga ada anak lelaki. Siapa nama anak lelaki? Namanya Ali contoh. Anaknya siapa namanya? Urus. Bila kata cucu, mesti daripada anak lelaki. Anak cucu daripada jalur anak perempuan bukan waris, hanya cucu dari jalur anak lelaki sahaja. Okey. Kemudian siapa waris yang ketiga? Saudara perempuan seibu sebapa. Di sini saudara perempuan merujuk kepada saudara perempuan seibu sebapa. Sidik ni dia ada adik-beradik. Nama adik-beradiknya Rosmah. Adik saudara. Saudara perempuan seibu sebapa, SPIP. Saya singkatkan, saudara perempuan seibu sebapa Rosmah. Ros ni cucu kepada Sidik. Dia boleh tak dapat pusaka kalau Ali ada? Tak boleh. Syarat cucu nak dapat mesti anak tiada. Contoh Sidik mati tahun 2024, Ali mati tahun 2023, baru Ros boleh dapat. Ros boleh dapat harta Sidik. Jadi dekat sini, situasi sini, Ali ni mati dulu, meninggal pada tahun 2023. Hari ini 5 hari bulan 2 Sidik meninggal dunia. Ada 3 orang waris. Pertama, anak perempuan bernama Murni. Yang kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki bernama Ros. Dan yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapa bernama Rosmah. Maka dia menjawab, bagi anak perempuan 1/2 dan bagi saudara perempuan 1/2. Ini jawapan Abu Musa Al-Ash'ari. Dia kata siapa dapat? Anak perempuan dapat 1/2 dan juga saudara perempuan, mana tadi? Ni, anak perempuan 1/2 dan saudara perempuan 1/2. Ini jawapan Abu Musa Al-Ash'ari. Betul ke salah? Salah. Jawapannya salah. Kita baca lagi hadis tadi. Abi Musa berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nescaya jawapan dia sama dengan jawapanku. Ibnu Mas'ud ini lebih terkenal tentang fakihnya dia tentang faraid berbanding Abu Musa. Kerana itu Abu Musa kata, okey, kalau kau tak cari jawapan aku ni betul ke tak, kau tanya dengan Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Mas'ud ni pakar lagi daripada dia. Kalau betul, bermakna betul lah jawapan aku.
Maka ditanyalah pula Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut beserta jawapan Abi Musa sebelum ini. Jadi lelaki ini jumpa dengan Ibnu Mas'ud, memberitahu jawapan Abi Musa sekian-sekian. Anak dapat 1/2, adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat 1/2. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, jika jawapannya begitu, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, yakni salah, dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberi petunjuk. Maksudnya apa? Kalaulah betul aku jawapan Ibnu Mas'ud itu, bermakna aku ni tak betul. Tak betul tu dia nak bagi kiasan tu seolah-olah aku ni dalam keadaan sesat. Dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka keputusan aku, kata Ibnu Mas'ud, keputusan aku terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahagian anak perempuan 1/2, bagi cucu perempuan dari anak lelaki 1/6, sebagai pelengkap 2/3, dan baginya untuk saudara perempuan. Macam mana nak kira? Ini jawapan Abu Musa al-Ash'ari. Jawapan ini salah, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian apa kata Abu Musa? Kemudian dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud. Lalu Abi Musa berkata, jangan kamu bertanya kepada aku lagi selepas ini, selagi mana ada sahabat ini, merujuk kepada Ibnu Mas'ud. Selagi Ibnu Mas'ud ada hidup, kau jangan tanya aku tentang faraid. Sebab dia nak kata Ibnu Mas'ud jawapannya lebih tepat, lebih betul. Riwayat Imam Bukhari. Dan ini menjadi dalil untuk membahagikan pusaka kepada anak, cucu perempuan dan adik-beradik perempuan. Ini dalam masalah al-asabah ma'al ghairi. Asabah ada 3, asabah binafsih, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Ini dalam hal asabah ma'al ghairi. Tadi jawapan Ibnu Mas'ud, murni betul dapat 1/2. Ros juga dapat tetapi 1/6. Kemudian bakinya baru dapat kepada saudara perempuan seibu sebapa, baki ataupun asabah. Kenapa rosnya juga dapat? Tadi kata Abu Musa 2 orang dia dapat, murni dan juga rosmah. Tetapi Ibnu Mas'ud kata 3-3 dapat. Cuma kiraannya murni anak perempuan 1/2, ros cucu perempuan dari anak lelaki 1/6, ada bakinya nanti kepada rosmah, saudara perempuan seibu sebapa. Kenapa ros dapat 1/6? Kerana untuk melengkapkan 2/3 bagi bahagian kepada furuk waris perempuan. Furuk waris siapa dia? Anak, cucu dan ke bawah. Bila mana ada 2 orang atau lebih, maka mereka akan mendapat 2/3 kongsi. Kalau misal kata ada seorang saja furuk waris di kalangan bawah, cuma ada perempuan saja seorang, maka dia akan dapat 1/2. Kalau misal kata ada 2 orang anak perempuan, dia akan dapat 2/3. Kalau misal kata ada 3 orang anak perempuan, semua perempuan 3 orang juga dapat 2/3 kongsi sama rata. Tetapi dalam kes ini, sidik ada anak perempuan seorang bernama Murni, dapat 1/2. Nak melengkapkan 2/3, maka ros juga dapat tetapi 1/6. Kerana nak melengkapkan 2/3 tadi. Kenapa 1/6? Kita tengok 1/2 tambah dengan 1/6. Ni buat kira matematik sikit malam ni. Pembawah, kalau bila tambah, pembawahnya mesti kena sama. Kalau sini 6, sini 2, yang ni kena jadi 6. 2 kali berapa 6? Kali 3. Kali 3 dapat 6. Bermakna atas juga kena kali 3. Jadi 1 kali 3, 3. 3/6 tambah dengan 1/6. Bawahnya 6 dah. Atasnya 3 tambah 1, 4. Bila dikecilkan 2/3. Betul tak tadi? Berdasarkan hadis tadi. Untuk apa? Sebagai pelengkap kepada 2/3. Ada tak baki? Ada 1/3. Kepada siapa? Kepada saudara perempuan seibu sebapa. Sini dapat 1/3.
Ini jawapan daripada Ibnu Mas'ud, dan ini yang diambil sebagai sumber hukum untuk menentukan masalah asabah ma'al ghairi. Kalau kita lihat dekat sini, ada tak waris lelaki? Tak ada. Semua waris perempuan. Pernah tak kita dengar? Selagi tak ada waris lelaki, bermakna harta takkan habis. Sama ada waris lelaki, atau kalau tak ada, harta yang baki pergi ke Baitul Mal. Biasa tak dengar? Biasa dengar. Tapi dalam kes ini, asabah ma'al ghairi, ini membuktikan waris perempuan saja boleh menghabisi keseluruhan harta pusaka, iaitu dengan cara asabah ma'al ghairi. Siapa ahlinya? Adik-beradik perempuan seibu sebapa atau adik-beradik perempuan sebapa bersama dengan anak perempuan si mati atau cucu perempuan si mati. Maka dia dapat asabah ma'al ghairi. Setakat ini jelas tak? Ada yang dah mengantuk dah. Ini hadis ke-8, insya-Allah kita sambung pada perjumpaan akan datang. Cuma saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang fail faraid. Sebelumnya ada yang tanya, Ustaz boleh tak tunjukkan contoh fail faraid? Kita ni sebagai orang yang hidup, jangan kita menganggap urusan pusaka ni, cakna tentang pusaka ni hanya di kalangan waris, hanya di kalangan orang yang hidup. Oh, ayah aku mati baru aku peduli pasal pusaka. Jangan. Kita yang hidup ini juga kena peduli tentang pusaka kita. Kalau aku mati nanti, apa persediaan aku sekarang? Kalau aku mati nanti, anak-anak aku ni berapa mereka dapat? Kena rancang, istilahnya kena rancang harta kita supaya urusan pusaka kita nanti mudah dan teratur. Jadi waris-waris mudah nak uruskan. Apa caranya? Salah satunya kita kena sediakan fail faraid. Fail faraid iaitu sebaiknya semasa hidup setiap orang menyediakan fail faraid peribadi. Masukkan dalam fail tersebut dokumen-dokumen seperti berikut. Yang pertama, salinan kad pengenalan setiap waris. Kita kena tahu, kalau aku mati, siapa waris aku? Macam saya sendiri, saya ada lagi mak, saya ada lagi ayah, saya isteri seorang, saya ada anak 6 orang. 5 lelaki, 1 perempuan. Maka kesemuanya ini waris saya. Ambil salinan IC mereka, masukkan dalam fail, siap-siap. Masukkan dalam fail. Ini contoh. Ini yang salinan, yang original saya tak bawa lah, bahaya. Sebab ada geran tanah apa semua kan. Yang original jenuh nanti kalau hilang. Salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak mendapat pusaka. Jadi sebelum kita nak sediakan fail ni, kita kena tahu dulu siapa waris aku. Kalau aku mati nanti siapa waris aku? Okey, mereka ni waris, masukkan salinan IC. Ini IC saya, ayah, ibu, isteri, anak-anak. Dan apa bukti mereka ini ada hubungan dengan kita? Kalau contoh bahagian waris ibu dan juga ayah, maka saya kena masukkan salinan surat beranak saya. Kerana dalam surat beranak saya ada nama ayah, ada nama ibu. Itu kalau waris ibu dan juga ayah, kena masukkan salinan surat beranak kita. Apa pula hubungan kita dengan isteri? Nak membuktikan sijil nikah. Dekat sini ada tertulis nama isteri kita. Apa pula bukti anak kita ini waris kepada kita? Surat beranak anak-anak kita. Masukkan salinannya, setiap satu tu satu. Sebab dekat surat beranak mereka ni ada nama ayah, siapa kita. Jadi bila kita mati, mudah dah waris untuk uruskan pusaka kita. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti geran tanah, rumah, perjanjian jual beli dan kenderaan. Ini salinan sajalah, yang original janganlah masuk. Kalau tuan-tuan nak sediakan, buat yang original. Simpan siap-siap dalam peti besi, dalam fail ke, dalam laci ke, susun elok-elok dalam simpanan kita. Jadi bila kita dah tak ada, mudah waris nak uruskan. Salinan geran, kalau ada geran tanah, geran rumah, geran kenderaan pun begitu juga. Kalau ada perkara-perkara yang berbangkit, masukkan amanat kita. Ini dulu tanah ni letak nama saya saja. Sebenarnya duitnya daripada duit ayah, cuma tumpang nama. Buat tulis.
Supaya bila kita mati, waris tahu, anak-anak saya tahu, oh ni bukan tanah ayah, bukan pusaka ayah, cuma nama saja. Ini tanggungjawab kita. Kita sebagai pemilik harta, tanggungjawab kita untuk memberi pencerahan kepada waris-waris kita supaya bila kita mati nanti mereka tak makan harta yang batil. Sijil kenderaan. Kemudian yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun. Kalau ada 5 akaun bank, 5 nombor akaun tu penyata tu masukkan supaya mudah waris nak rujuk dengan pihak bank. Okey, ini nombor akaun si fulan bin si fulan, ini surat matinya. Saya sebagai waris nak keluarkan berapa baki yang ada, boleh. Bila dah ada surat kuasa, surat kuasa bank boleh keluarkan, tapi tak boleh keluarkan semua. Kalau mati pagi, esok nak keluarkan boleh, tapi tak boleh keluar semua. Macam mana nak keluar semua? Kena tunggu sijil faraid daripada mahkamah syariah ataupun sijil surat kuasa yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka. Selepas daripada bicara kuasa, kita submit 2 bulan 3 bulan panggil bicara kuasa, okay, dah selesai, barulah dapat surat kuasa, baru boleh pergi ke bank, pergi ke kedai SP, pergi ke tabung haji untuk keluarkan duit si mati. Sebab saya adalah waris, ini buktinya, surat kuasanya yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka kecil. Tabung haji pun begitu juga, kemudian kedai SP pun masukkan juga. Sekarang kedai SP, tabung haji kita boleh letak penama. Kita boleh letak penama. Andai misal kata kita mati, penama ni boleh keluarkan terus tanpa ada surat kuasa. Tetapi kita kena ingat, penama yang kita letakkan sebagai penama sama ada di KWSP ataupun tabung haji bukan milik dia. Duit ni tadi bukan milik dia. Duit ini tertakluk pada hukum faraid kerana dia termasuk dalam harta pusaka si mati. Ramai yang salah faham. Dulu arwah ayah letak nama aku, arwah ayah bagi aku. Dia fikir macam tu. Jadi dia keluarkan semua masuk dalam akaun dia seorang. Makan harta batin. Dia sebagai pemudah cara sahaja. Pemudah cara supaya boleh dikeluarkan secepat yang mungkin selepas kematian. Sebab ada penama. Yang belum ada penama, saya nasihatkan masukkan penama. Masukkanlah anak kita ke, isteri kita ke, abang kita ke, tapi kena pesan, ini penama saja, bukan kau punya. Nanti dia ingat dia punya, dia keluarkan semua, masuk akaun dia, makan seorang, makan harta batin. Yang keempat, salinan dokumen harta-harta yang berkenaan. Ini saya masukkan sijil-sijil takaful. Kalau tuan-tuan ada ambil takaful, ada ambil hibah dan sebagainya, masukkan juga. Walaupun hibah itu bukan termasuk dalam harta pusaka, tetapi sebagai makluman kepada waris-waris. Oh, arwah ayah dulu ada buat hibah. Jadi dengan siapa nak berurusan, ada ejen takafulnya berurusan. Maklumkan arwah ayah dah meninggal dunia, oh ni pampasannya 300,000 untuk kita, bila kita buat takaful, kita boleh letak penama. Dan duit daripada takaful tadi bukan harta pusaka. Jadi tertakluk pada siapa kita letakkan penama. Macam saya letakkan nama isteri. Saya letakkan nama isteri pun saya buat, dia letakkan nama saya. Kalau dia mati, saya dapat. Kalau saya mati, dia dapat. Jadi tak adalah nak berdoa masing-masing siapa nak mati dulu. Rezeki lah. Kalau saya mati dulu, dia dapat lah. Kemudian yang kelima, senarai hutang dan penghutang. Ini penting. Senarai hutang dan penghutang. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya, satu ayat yang paling panjang, satu muka surat, satu ayat je, berkait tentang hutang. Jadi pentingnya tentang hutang ini. Hutang jangan kita ingat hutang ini hutang dengan manusia je, tak. Hutang dengan Allah juga kena catat. Berapa hutang kita dengan Allah? Apa contoh hutang kita dengan Allah? Puasa kita tertinggal. Dulu masa tengah muda-muda dulu jahil, jauh dengan agama. Bila ingat-ingat balik 10 tahun aku tak pernah puasa pun sehari pun dalam bulan Ramadan. Catat, ini hutang kita dengan Allah. Catat, kalau ada bayar, ganti qada, tolak. Ada baki lagi 2 tahun. 2 tahun bermakna 60 hari. Catat, tulis dekat sini. Anak-anak tahu, oh ni ayah ada lagi puasa yang belum sempat diqada sebelum mati. Wajib waris ambil harta si mati untuk bayar fidyah kepada arwah. Ini hutang. Itu hutang dengan Allah.
Kalau hutang dengan manusia, kena catat juga. Dengan wak leman, tarikh sekian-sekian, pinjam dengan wak leman RM5,000. Ada baki lagi RM3,000, catat. Supaya waris tahu. Mudah urusan waris untuk menguruskan harta pusaka kita. Kemudian yang keenam, sebarang pesanan kepada waris. Yang ni sebab saya sendiri melantik Majlis Agama Islam Selangor untuk menguruskan harta pusaka saya. Bukan kita tak percaya waris kita, bukan. Sebab saya takut kalau misalnya kata saya mati besok, anak-anak saya masih kecil, yang sulung baru tingkatan 1, nak masuk tingkatan 2. Isteri dengan uruskan anak-anak lagi, takut tak terurus tentang pusaka saya. Jadi saya lantik Majlis Agama Islam Selangor untuk menjadi pemegang amanah dan pentadbir bagi pusaka saya, dan Majlis Agama Islam akan menguruskan bila saya mati nanti. Saya baca sedikit tentang akadnya, ijab kabulnya. Saya dengan ini melantik Majlis Agama Islam Selangor MAIS yang beralamat di tingkat 9 dan 10 Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40,000 Shah Alam Selangor, sebagai wasi dan pemegang amanah bagi mengurus harta pusaka di bawah wasiat saya. Selepas ini disebut sebagai wasi dan pemegang amanah saya. Saya mengarahkan wasi dan pemegang amanah saya, iaitu merujuk kepada pihak MAIS, untuk menggunakan harta pusaka saya bagi menguruskan perbelanjaan pengurusan jenazah dan pengububian saya, membayar semua hutang piutang saya, termasuk sebarang tunggakan berkaitan kewajipan saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi saya membayarnya, termasuk membayar zakat, fidyah, kafarah dan haji yang belum ditunaikan, serta menyelesaikan segala hutang sesama manusia, gadaian-gadaian berhubung dengan harta tak alih, sewaan, apa jua hutang saya yang lain, serta segala kos dan perbelanjaan untuk mentadbir harta pusaka saya seawal yang mungkin setelah kematian saya. Kalau saya tak lantik, boleh waris uruskan. Agak-agak secepat MAIS uruskan ke tidak? Boleh jadi, sebab saya tak tahu, saya dah mati dalam kubur. Tapi persediaan, kita ada hak untuk merancang harta kita, dan kita wajib untuk merancang. Jika seandainya mati kita nanti, waris-waris menjadi bala, waris-waris menjadi kelahi, maka rancang harta kita. Aku ada anak betul, ada anak angkat. Kalau aku mati, dia tak dapat pusaka, sebab anak angkat bukan waris. Rancang, okey, masa hidup ni aku nak buat wasiat kepada anak angkat ini, ataupun masa waktu aku hidup aku nak bagi hibah dekat anak angkat ini. Boleh buat hibah dengan Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Murah saja, sebab dia satu badan kerajaan dan tujuannya untuk memudahkan urusan hibah wasiat umat Islam di Selangor. Kalau dengan syarikat-syarikat perunding lain mungkin mahal, saya tak nak sebutlah syarikat-syarikat tu. Tapi kalau dengan pihak MAIS, saya ingat saya dalam RM300 sahaja bayar kepada pihak MAIS. Cuma kalau misalnya kata ada perunding-perunding minta sedikit untuk dia, itu pulanglah. Tapi kepada pihak MAIS RM300 sahaja untuk satu dokumentasi. Contoh, saya nak bagi hibah. Nak bagi hibah seekar tanah ni, tanah lain ada. Yang ni untuk faraid, untuk waris-waris saya. Saya ada anak angkat seorang. Jadi waktu saya hidup, yang seekar ni saya hibahkan kepada anak angkat. Jadi bila mati saya, MAIS akan berurusan di Mahkamah Syariah, kemudian berurusan di pejabat tanah, memaklumkan tanah tersebut bukan lagi milik si mati, tetapi dah dihibahkan semasa hidupnya dan terkeluar daripada senarai list harta pusaka saya. Jadi baki yang ada baru difaraidkan kepada waris-waris yang lain. Ini kita rancang. Kita ada hak untuk merancang. Kemudian yang ketujuh, struktur faraid peribadi. Ini saya punya. Buat carta. Kalau saya mati, ada ayah, ada mak, ada isteri, ada anak-anak, 5 lelaki, 1 perempuan, dan tetapkan berapa bahagian mereka. Ibu 1/6, ayah 1/6, isteri 1/8, bakinya asabah bil ghairi untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Kalau anda misalnya kata, saya buat andaian, harta saya 1 juta. Berapa mak dapat, berapa ayah dapat, berapa isteri dapat, berapa anak lelaki seorang dapat, berapa anak perempuan seorang dapat. Ini kita kena catat dan juga lakar serta buat struktur peribadi, supaya bila kita mati, waris dah mudah sangat nak uruskan pusaka kita. Andai misalnya kata saya mati malam ni,
Mudah ke tidak waris saya nak uruskan? Bila dah ada ni, mudah sangat. Cara nak uruskan, dia kena pergi dekat My ETEC online, permohonan baru dekat pusaka kecil yang ini. Tapi sini sebab tak ada internet, tak boleh nak buka. Bila kita buka dekat permohonan baru, kita kena masukkan nama si mati, nombor IC-nya, dia ada step-stepnya, siapa warisnya, masukkan salinan waris. Kita dah ada waris, tinggal lagi scan saja, kemudian upload. Masukkan harta si mati, harta alih, harta tak alihnya, geran tanah, geran rumah, geran kenderaan, dah ada semua berlaku dah kat sini. Waris tinggal scan, terus upload. Silap-silap hari bulan setengah jam tak sampai nak masukkan ni. Terus dah boleh submit, print, pergi pejabat pusaka, pergi pejabat suruh sumpah atau magistrate mahkamah untuk job, pergi terus dekat pejabat pusaka kecil. Dah selesai. Sehari selesai. Kalau ada ni. Kalau tak ada, mana geran abah yang kat ujung kampung tu? Cari tak jumpa. Rupa-rupanya abang pegang. Mana geran tanah yang kat sini pula? Satu ke sana, satu ke sini, satu nyawa ke sana, satu nyawa ke sini. Rupa-rupanya ini bukan tanah ayah dah. Ayah dah jual. Masalah lagi. Tanya lagi dengan orang berurusan, tangguh 2-3 tahun berlaku kematian berlapis. Jadi masalah, akhirnya malah dah nak buat. Taklah, aku dah putus asa nak buat dah. Jadilah harta umat Islam yang dibekukan. Sehingga hari ini hampir 90 bilion harta umat Islam yang dianggap beku. Kenapa dianggap beku? Ada tanah, tapi nama siapa? Nama arwah tu. Ada tanah, nama siapa? Nama arwah nenek. Kenapa tak urus pusaka? Dia tak tahu dah cara nak buat urusan kan. Waris, kalau kira-kira waris mungkin dah 70 orang, 80 orang waris. Dah putus asa dah. Yang penting saya tahu ni bahagian saya. Saya uruskan je lah. Saya tanam pokok, hasilnya saya makan. Kalau betul, dia punya bahagian. Kalau tak betul, makan harta batin. Sebab bahagi-bahagi ni ikut suka-suka je. Ini bahagian kau, ini bahagian aku. Sebab tak tahu siapa waris. Macam mana nak tentukan? Silap-silap ada bahagian waris yang lain yang dia pun tak tahu dia sebagai waris. Sebab dah berlaku kematian berlapis-lapis. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada hadis yang ke-8. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri. Jadi soalannya tu begini Ustaz, tadi macam perkara ni yang sudah lepas dahulu. Kemudian orang yang kemudian ini dia tak tahu. Jadi namanya katanya ini dulu simpulan punya simpulan. Walhal bukan. Macam mana cara nak tahu sama ada siapa punya hak tanah ini? Iaitu dengan cara siasatan. Kita kena buat siasatan. Nama tanah ni nama siapa? Nama arwah Ahmad contoh. Matinya pada tahun 1990. Hari ini dah 2024, dah 34 tahun. Kena buat siasatan. Masa mati Ahmad, siapa waris yang ada? Senang ke susah? Susah. Itu dengan cara apa? Kita kena tanya orang lama-lama. Tanya pakcik kita yang masih hidup. Dulu masa arwah atuk ni mati, siapa anaknya yang hidup lagi? Kebetulan ada lagi pakcik seorang tu hidup. Yang lain semua mati belaka dah. Kalau tak ada juga, anak buah pun tak tahu. Saya tanya dengan guru saya, Ustaz Harun Nizam. Sering saya cakap, saya cerita benda ni. Ustaz Harun Nizam bin Mat Husin, Syekh Ruwaq Jawi. Ustaz, macam mana kalau misalnya kata kita dapat pusaka daripada orang tua kita yang mana mereka dapat pun tak tahu sama ada dapat melalui pusaka atau mereka bahagi sama rata tetapi tak mengikut faraid. Mengikut faraid, ketetapan faraid hukumnya fardu ain. Wajib, bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan dah gaduh baru nak pilih faraid, tak. Menjadi wajib fardu ain kepada setiap waris. Soal nak takharus bagi sama rata ke, sepakat ke, mesti kena masuk dulu faraid. Maknanya kena tetapkan dulu. Itu syarat wajib untuk tentukan faraid kepada setiap waris. Banyak yang berlaku, dia tak tentukan dulu faraid. Terus bahagi sama rata atau sepakat, suka sama suka. Ayah mati ada 3 ekar tanah, kita 3 beradik, kau 1 ekar, aku 1 ekar, dah. Selesai. Memang suka sama suka, tetapi ikut tak faraid? Tak. Perintah faraid wajib ke tidak?
wajib. Kalau nak sepakat boleh, kena masuk dulu dekat faraid. Maksudnya apa? Kena tahu dulu bahagian setiap ahli waris. Bahagian akak sepatutnya banyak ni, akak sikit sebab akak perempuan. Bahagian saya lelaki lebih sikit. Bahagian abang lebih sikit macam saya. Okey, sekarang kita sepakat. Daripada hasil yang kita dapat ini, mengikut faraid, kita bagi sama rata. Abang setuju tak? Setuju. Saya pun setuju. Kakak kata Alhamdulillah, murah hati korang. Sebab daripada aku sikit, dapat jadi banyak sama rata. Boleh. Dengan syarat, masuk dulu faraid. Maknanya kena tetapkan dahulu bahagian mereka mengikut faraid. Yang banyak berlaku, mereka tak tahu pun tentang faraid. Aku dapat berapa sebenarnya ikut faraid? Tak tahu. Terus bagi sama rata. Tak kisahlah. Sebabnya abang yang bagikan. Kalau abang yang bagikan, takkan kita nak melawan. Kalau adik yang bagikan, mungkin kita melawan. Ini abang yang bagikan, abang yang sulung. Aku yang sulung, aku berhak menentukan cewa. Dia tak tahu tu bukan harta dia. Bukan lagi harta bapa dia. Harta siapa? Harta Allah. Dan Allah yang tetapkan. Bagi kamu anak perempuan sekian-sekian. Bagi kamu bapa sekian-sekian. Bagi kamu ibu sekian-sekian. Bukan kita yang pandai-pandai nak tetapkan. Tetapi Allah. Kerana siapa punya harta? Bila kita mati, kembali kepada Allah, dan Allah akan bagi kepada waris kita. Boleh kita nak ambil suka-suka? Tak boleh. Sebab Allah yang tetapkan. Fariidatan minallah, tilka hududullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13. Tilka hududullah. Demikian itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tanya dengan Ustaz Nizam, Ustaz, kalau nak misal kata kita dapat harta yang mana orang tua kita yakin mereka kita ikut faraid, bagi sama rata. Dia tanya dengan guru dia, Syekh Said Saltun, antara ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau kita di Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor. Darul Ifta ni Jabatan Mufti satu Mesir. Ni salah seorang ahli jawatan kuasa. Dan dia pernah berkata, antara masalah-masalah umat di Mesir, soalan-soalan yang ditanya oleh masyarakat Mesir kepada Jabatan Mufti Darul Ifta, yang paling banyak adalah isu-isu berkait tentang faraid. Bukan kat Mesir je, Malaysia pun sama. Ustaz Abu Usamah, ahli jawatan kuasa Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Tuan-tuan boleh lihat dalam Facebook, Ustaz Abu Usamah. Dia antara salah seorang panel untuk menjawab soalan-soalan masyarakat. Bila ada kemusykilan, orang akan bertanya kepada Jabatan Mufti. Jadi bila ada soalan, mereka bersama ahli jawatan kuasa akan bincangkan jawapan. Okey, ini jawapannya sekian-sekian-sekian berdasarkan sekian-sekian-sekian. Mereka akan berbuat musyawarah. Okay, ini jawapannya apa? Ustaz Abu Usamah kata, antara soalan-soalan yang terbanyak di kalangan masyarakat umat Islam juga antaranya adalah berkait tentang faraid. Jadi isu ni bukan isu terpencil, isu global. Cuma kita tak dengar lagi orang cerita faraid dekat kedai kopi, tak ada. Oh, aku punya masalah ni, patutnya aku dapat banyak ni tak ada. Nanti jadi pecah tembelah. Kita cerita aib kita dekat orang lain. Seolah-olah macam membuka pekung masalah keluarga kita kepada orang lain. Jadi nak tanya siapa? Tanya Jabatan Mufti lah. Maka terkumpul jawapan soalan-soalan tu. Ada soalan yang paling banyak berkait tentang faraid. Jadi kata Syekh Said Saltun, andai misal kata kita tahu bahagian yang kita dapat hari ini, dulunya mak kita, ayah kita dapat tak ikut faraid, kita kena pulangkan balik. Kalau misal kata bahagian yang kita dapat, bahagian yang mak kita dapat lebih daripada hak yang sepatutnya mengikut faraid. Kenapa susah? Susah. Kalau kita boleh kaji, selidik dulu arwah atuk mati, siapa waris yang ada. Okey, sepatutnya Pak Long dapat banyak ni, Pak Ngah dapat banyak ni, mak saya dapat banyak ni saja, tetapi dapat lebih. Kena tanya dengan waris Pak Long dan juga Pak Ngah. Kena cerita, duduk. Dulu arwah mak saya dapat lebih daripada yang sepatutnya. Dan kita tahu, orang tua kita dulu mungkin tak ikut faraid. Tak ada, orang kata taharus daripada konsep faraid. Jadi hari ini kita nak bincang, andai misal kata bahagian mak saya dulu terdapat lebih, saya nak minta halal daripada waris-waris yang lain. Tak apalah Wan, benda kisah lama dah, tak apalah. Yang penting kita selesai dekat dunia, boleh. Selesai. Kalau misal kata warisnya kata berapa lebihnya tu? Berapa lebihnya tu? Lebihnya tu 1 ekar tanah, patutnya dapat 3 ekar je, tapi dapat 4 ekar sebab bahagi sama kata. Lepas tu kata waris yang Pak Long dan Pak Ngah ni,
Macam ni lah Wan, bagi 20,000 pun cukup lah. Wajib kita bayar. Wajib bayar. Ini kalau tahu. Kalau dah tak tahu Ustaz, kalau Ustaz dah lama sangat Ustaz tak tahu, dah lepaskan pada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan anda misal kata kesalahan daripada orang tua kita dulu, kita mohon keampunan. Hukum menetapkan fardu ain, wajib. Yang ni yang banyak orang kita terlepas pandang. Kita bagi sama rata, kita bagi harta ni bukan harta mak kita, bukan harta ayah kita, harta Allah. Kita nak bagi, saya nak bagi gambaran. Bukan saya nak menyamakan Allah, tidak. Kita bagi, saya bagi gambaran. Tuan-tuan ada TV. TV baru beli kat rumah. TV besar. 60 inci. Tangkap dengan anak. Anak nak tengok TV. Nanti dulu, sembahyang dulu. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, lepas isyak baru boleh tengok TV. Tiba-tiba anak buka TV lepas maghrib. Apa perasaan kita? Marah, sedap-sedap. Ambil kita payah sembahyang pun. Tapi Allah Maha Pengasih. Nak ibaratkan perintah itu pun begitu. Kerana perintah faraid ini wajib fardu ain. Tapi kita ikut suka hati kita, tak nak ikut faraid. Allah suka ke Allah marah? Marah. Berapa dosanya? Tengok pada surah An-Nisa ayat yang ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang ingkar dan melampaui batas dalam ketetapan yang telah Allah tentukan dalam hukum faraid, hukum wasiat, hukum hibah dan sebagainya kepada anak yatim, kepada waris-waris, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Khalidina fiha abada. Khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kekal dia dalam neraka dan bagi dia azab yang memedihkan. Arwah guru saya kata, masuk neraka ni bukan suka-suka. Bukan masuk neraka duduk kat kursi malas, bukan. Tempat neraka ni tempat siksa. Sekecil-kecil siksaan dalam neraka, dia tak kena bakar. Tapi kena pakai dengan kasut dari neraka. Bila dia pakai kasut neraka tu, kepalanya, otaknya menggelegak. Nak kata panasnya kasut neraka. Belum kena bakar lagi. Belum kena bakar lagi. Itu seringan-ringan azab di dalam neraka. Khalidan fiha, dalam ayat tersebut kekal ia di dalamnya. Ulama menafsirkan kekal di sini bermakna satu tempoh yang cukup panjang. Kerana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai seorang muslim, anda kita mati, ada i'tiqad kita, akidah kita bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW bersurah Allah, Nabi dan surah Allah, maka akan dimasukkan juga ke dalam syurga satu masa nanti. Cuma tempohnya bila, wallahu a'lam. Boleh jadi 1000 tahun, boleh jadi 2000 tahun, boleh jadi ratus tahun kita kat neraka tu. Daripada ayat khalidan fiha tadi. Dan akhirnya baru dia masuk ke dalam syurga. Sanggup ke masuk neraka? Sanggup. Walahu azabun muhin. Dan bagi dia azab yang menghinakan. Tu yang kata guru saya, kita masuk neraka dengan sebab ingkar pasal pusaka ni, bukan masuk neraka duduk-duduk saja, tak. Masuk neraka, kekal dalam tu maknanya dalam tempoh yang panjang. Dan bagi kita azab yang cukup menghinakan. Allahu a'lam. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai kita kasar bahasa, tegur sekali tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.